صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وتأمل, dan renungkanlah, kam baina ma yakunu bi amrihi ta'ala min anwa'il ibadati wal mujahadati at-taklifiyyati wa baina ma yakunu bihi ta'ala min anwa'il minani wan nafahati rabbaniyah. Qala wa ta'ammal, dan renungkanlah, kam baina ma yakunu bi amrihi ta'ala, renungkanlah betapa di antara ma yakunu bi amrihi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Renungkanlah betapa beza, betapa perbezaan di antara ma yakunu bi amrihi ta'ala, di antara perkara yang namanya suruhan Allah, min anwa'il ibadat, daripada segala jenis ibadah, wal mujahadat, dan segala jenis mujahadah, at-taklifiyah, yang jenis taklifi. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala suruh kita tengok betapa jauh perbezaan di antara segala jenis ibadat dan mujahadah yang jenis taklifiyah.
segala jenis ibadah yang jenis taklifiyah. Yang jenis taklifi maknanya yang bangsa pemberatan, maknanya yang wajib kita melakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang wajib kita lakukan. Ibadat dan segala jenis mujahadah yang jenis taklifi, yang wajib kita melakukan. Contohnya sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang ni ialah benda yang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang, kata Allah, sangat berat. Wa innaha lakabiratun. Sembahyang sangat berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang yang khusyuk pun terpaksa bermujahadah untuk mendirikan perkara yang namanya sembahyang ni. Contoh kita kata letih. Bila letih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara kita nak mengutamakan hak yang berkait dengan Allah dan hak yang berkaitan dengan diri kita. Yang berkaitan dengan Allah, sembahyang. Itu hak yang berkaitan dengan Allah. Hak yang berkaitan dengan diri kita, kita letih, kita nak berehat. Antara dua tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di masjid orang dah azan, kita letih, macam mana? Kalau di rumah ada solat jamaah, boleh kira lagi. Macam mana kalau di rumah tak ada sembahyang jemaah? Di masjid ada panggilan sembahyang jemaah, tu pun nak kena bermujahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pun nak kena bermujahadah. Berat tak benda tu? Berat. Itu sangat berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa baina ma yakunu bihi ta'ala. Tengok hak tadi, iaitu perkara yang berkaitan dengan suruhan Allah dan ma yakunu bihi ta'ala, dengan suatu yang dikurniakan oleh Allah, antara suruhan dan kurniaan. Apa dia kurniaan tu? Min anwa'il minani wan nafahatir rabbaniyah, iaitu daripada segala jenis pemberian ataupun kurniaan wan nafahatir rabbaniyah, dan nafahat, hembusan-hembusan, tiupan-tiupan yang jenis ketuhanan ar-rabbaniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau anwa'il minani wan nafahatir rabbaniyah, segala jenis kurniaan yang jenis Tuhan bagi, yang Tuhan campurkan ke dalam hati kita, yang Allah buh dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, bangun di awal pagi, 3.45 dah bangun, pukul 4 dah bangun. Bangun tu sebabnya nak berdiri di hadapan dia, nak berbakti kepada Allah, nak mentaati Allah, sebab nak bermunajat dengan Allah, sebab nak cakap dengan Tuhan, nak mengaduhai.
Jadi perasaan-perasaan tu pukul 4 pagi, 4.30 pagi, 3.30, 3.45, semua tu sebenarnya berat. Tetapi bila mana seseorang tu telah mendapat kurniaan Allah dan telah mendapat nafahat, tiupan-tiupan, bisikan yang bangsa Rabbaniyah, ketika itu bangun pada waktu itu sudah tersangat mudah. Jadi bezakan di antara yang susah tadi dan mudah ni. Itu mana dia? Bezakan di antara yang susah tadi dengan yang hak mudah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini semua ialah pengalaman perjalanan. Jadi kita bila mana musannif suruh beza, hanya dapat dibezakan di antara kedua ni ialah orang yang telah pun berjalan kepada Allah. Dia tahu sendiri dulu nak bangkit susah, hari ni nak bangkit alhamdulillah. Jadi musannif suruh kita bezakan di antara dua tu. Qala in kunta bi amrihi, bismillahirrahmanirrahim, in kunta bi amrihi bil ibadati qa'iman biha khada'as lakal asbabu. Jika adalah engkau bi amrihi, dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah maknanya dengan suruhan Allah tu. Jika engkau dengan suruhan Allah itu, apa dia suruhan Allah tu? Bil ibadati. Allah dah suruh kita buat ibadat je. Allah tak suruh hal lain. Bila mana kita ni bergelar hamba, ataupun bila mana kita ni berstatus sebagai seorang hamba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Tuhan suruh hanya satu sahaja, iaitu menjadi abdi kepada Allah, menjadi hamba kepada Allah. Dalam menjadi hamba kepada Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu yang pertama Tuhan suruh buat ibadat. Buat ibadat ni tak kira ibadat sunat, tak kira ibadat wajib, tu suruhan Allah. Siapa-siapa yang tak buat suruhan wajib, dia pasti akan disiksa oleh Allah. Maknanya wajib. Hampa tak buat, hampa kena. Hampa tak buat ibadat yang aku suruh buat, hak jenis wajib, nanti aku siksa hampa. Maknanya hak tu tak dapat tidak dah, hak tu mesti kena buat dah. Sebab dia ancam. Tak buat ibadat ni yang aku suruh, aku masukkan hampa ke dalam neraka. Siksa aku tak padan kalau kena. Tu ancaman. Tapi kalau hampa dengan ibadah sunat tu sebenarnya tak wajib, dan memang tak wajib pun. Ibadat ni kalau hampa nak buat, hampa boleh buat sukarela. Aku tak wajibkan ke hampa. Hampa buat, aku bagi pahala. Okey. Hak jenis sunat ni, hak wajib kalau tak buat disiksa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara ibadat sunat kalau buat dicinta. Nampak tak di antara dua tu? Ibadat wajib kalau tak buat disiksa. Ibadat sunat kalau buat, aku cinta. Bila aku cinta, habislah hampa. Apa yang hampa nak, semua aku bagi. Hatta kalau lidah ataupun mulut masih belum
keluar perkataan ataupun permintaan, baru di hati baru terlintas, aku bagi dah. Tu maknanya kalau dah dicinta. Jadi ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika tu, ketika aku cinta pada kamu tu, semua kamu tu aku. Cakapan yang keluar daripada mulut kamu itu, cakapanku. Pendengaran yang kamu dengar tu, pendengaranku. Mata yang engkau memandang tu, pandanganku. Tangan yang engkau pegang tu, tak kiralah apa engkau buat, hatta menebah musuh sekalipun, itu perbuatanku. Kaki melangkah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langkahan-langkahan itu adalah langkah-langkah aku. Maknanya diri kita tu semuanya sudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diatur oleh Allah. Bila diri telah diatur oleh Allah, berarti semua pergerakan diri dalam keredaan Allah. Itu yang hamba nak. Itu yang kita duk kata tu, dalam hidup ni aku nak cari satu je, aku nak cari keredaan Allah. Aku nak cari keredaan Allah. Maknanya aku nak buat semua yang Allah redha saja. Dan dalam hidup ni tak ada cadangan untuk menderhakai Allah, tak ada. Itu antara dua. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil ibadati in kunta bi amrihi bil ibadah qaiman biha. Jadi kamu tu, kalau kamu tu, jika kamu tu perintah Allah iaitu beribadah itu, qaiman biha, kamu dah lakukan, kamu dah melakukan ibadah tu. Khada'as lakal asbabu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunduklah engkau segala sebab. Tunduklah bagi engkau segala sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan datangkan asbab untuk memudahkan perjalanan kita kepada Dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah wa'mai semua sebab. Contoh, ada orang dia kata, kalau aku kaya lah, aku nak buat masjid, aku nak buat surau, aku nak buat tu, aku nak buat ni. Tapi duit tak ada. Tapi tak kaya. Baru kata, kalau aku ada duit, kalau aku kaya, aku nak buat tu, aku nak buat ni. Macam mana nak dapat tu? Macam mana nak dapat duit? Macam mana nak dapat harta? Nak sedekah, nak buat masjid, nak buat tu, nak buat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara dia satu ya, perkuatkan diri beribadat. Sebab ibadat ni dia tarik asbab. Ibadat ni dia menarik asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat menarik asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya segala jalan-jalan untuk memperolehi harta benda itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua sebab akan mai. Semua sebab akan tunduk. Contoh lain, tengok orang pergi umrah, aku bila lah boleh pergi umrah. Teringilah nak pergi umrah. Okey. Macam mana nak pergi umrah? Kuatkan diri beribadat.
Nanti asbab-asbab tu akan mai. Hatta pada ketika itu, maksud perkuatkan diri beribadat, maknanya dalam beribadah pada Allah ni tak ada sebarang kepentingan lain dan tujuan melainkan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tak diperintahkan mereka itu beribadat melainkan Tuhan suruh beribadah itu ikhlas, mukhlisina lahuddin. Bila kita beribadat bertujuannya Allah, maka benda yang hak tadi itu susah akan dimudahkan oleh Allah sebab kita nak buat ibadat tu. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana? Macam-macam. Kita tak ada duit tapi duit mai. Banyak orang yang, sebagai contohnya, macam mana tak ada duit mai? Orang sponsor boleh pergi. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, semua asbab akan tunduk kepada abid. Semua asbab akan tunduk kepada orang yang kuat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang yang malas buat ibadat, tak ada jalan. Sebagai contoh, kadang-kadang hari ni masalah sana, kita duk fikir, hai, anak-anak besar hari ni takutlah. Anak-anak membesar hari ni, mak ayah takut terjerumus ke dalam lembah kejahatan. Baik. Macam mana nak selamatkan anak-anak? Sama juga. Kuatkan diri beribadat. Ibadat ni dia settle semua perkara. Allahumma salli ala sayyidina. Satu masa satu orang ulama min kibar ulama, di antara ulama-ulama yang besar pada satu zaman. Cuma saya tak ingat siapa dia. Anak ni tengok ayah ni, anak tu dah tahu ayah dia ni sejak kami kenal memang ibadat dia kuat ibadat. Sehinggalah anak ni besar dan retilah. Ketika tu anak ni tanya ayah nak tanya, pasal ayah kuat ibadat? Kata ayah, untuk hang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya untuk menjadikan kamu anak yang soleh. Kena kuat ibadat. Ni umur macam ni. Kalau ada ibadat kuat ni, insya-Allah Tuhan bagi isteri yang solehah. Tuhan bagi jodoh yang baik. Nanti dapat anak-anak yang baik-baik. Ini semua ibadat. Semua ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Satu masa ada dua ulama mai daripada Syam. Dan kami pun buat jalan lah ke cawangan-cawangan Darul Hadis ketika tu. Seluruh negara. Ketika tu bila dah lepas ziarah sampai ke Sabah, ketika itu kata salah seorang mereka, salah Sayyidina Muhammad, cakapan dia tu mewakili dua ni. Dia kata, ayah hang ni mudah urusan hang ni sebab ayah hang orang baik. Kata Syekh Bassam, cara dia kenal kita, ayah kita orang soleh, dia tengok urusan kita mudah. Berpandukan kepada ayat wa kana abuhuma salihah. Dan adalah ayah kepada kedua orang anak yatim itu orang soleh.
dalam cerita Suratul Kahfi. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Khidir masuk satu kampung. Masuk satu kampung ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak bermalam. Tapi orang kampung tak bagi tidur dalam kampung. Dia kena tidur luar kampung. Tak apalah, keluarlah Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Musa daripada kampung tu. Waktu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu nak keluar kampung tu, di pinggir kampung tu ada satu dinding nak roboh lah. Nabi Allah Khidir pertegak ataupun perbetui balik dinding tu. Nabi Allah Musa petikai, nak betui dinding tu apa nak buatnya. Orang kampung ni bagi kita tidur pun tak bagi. Tu kata Nabi Allah Musa. Jadi ketika tu kata Nabi Allah Khidir, tanilah perpisahan kita. Aku nak abang cerita hak semua hak tadi ni, hak tebuk kapai, hak bunuh seorang budak. Lepas tu ni aku tegak pula dinding ni. Nabi Allah Khidir kata, hang tahu tak, dinding yang aku tegak ni milik dua orang anak yatim. Jadi kalau biar runtuh masalah Sayyidina Muhammad, lama-lama Allahumma salli ala, sedangkan ayah mereka dulu tanam emas di bawah tu. Kalau runtuh masalah Sayyidina Muhammad, tak ada asbab lah mereka nak dapat emas tu balik. Bila tegak tu, berdiri balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan harapan jadi harta mereka tak hilang. Nanti mereka akan dapat ambil balik harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka dulu. Tu Tuhan kata, tu Tuhan sebut wa kana abuhuma salihah. Ayah kedua anak yatim ni dulu ni orang soleh. Soleh dan soleh ni dia berkait. Ayah yang soleh, Tuhan hantar tu bukan sebarangan yang menjaga anak dia, iaitu Nabi Khidir alaihi salam. Sebab tu dalam hidup ni, kalau kita betul, insya-Allah selamatlah kita. Kalau kita tak betul dengan Tuhan, lingkuplah kita, musnah, hancur, binasa, buat kerja apa semua tak jadi. Tak betul dengan Tuhan. Itu kena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dengan Tuhan, jadi hamba yang baik dengan Allah. Semua urusan kita mudah, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang menghadapi sesuatu dalam hidup ni, susah, rezeki susah, macam-macam susah, sebab dia tak betul lagi dengan Allah. Jadi tengoklah benda tak betul tu apa, muhasabah. Kalau tak jumpa juga, dia fikir-fikir renung-renung tak jumpa juga, maka bayar hajat. Pukul 3, pukul 2 hingga pukul 3 pagi. Bangkit, bayar hajat. Tanya Tuhan, apa aku tak betul dengan engkau Tuhan? Aku tak tahu, aku jahil. Tunjuk saat Tuhan. Nanti dia abang, apa dia benda tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Sebab soleh ni makna apa? Soleh ni maknanya bukan dengan Tuhan je baik. Soleh ni maknanya dengan hamba-hamba Allah pun baik. Tu orang soleh. Tu orang soleh tu makna dengan Allah baik, dengan orang pun baik. Dengan Allah baik, dengan orang tak baik. Tipu orang, kelentong orang, bohong orang, kena orang, tak ada. Walaupun duk pergi masjid selalu, no? Walaupun duk main mengaji selalu, pipi dengan orang tak betul, tak soleh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita soleh, insya-Allah jalan kita jalan terbaik yang Allah bagi kita lalui dan jalani, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengajian kita sebelum subuh ni ialah
Grup infak Masjid Darussalam 8, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23. Seterusnya hamba Allah yang menghadiahkan pahala infak untuk Abah Arifin dan Bonda diberi hidayah daripada Taman Mahsuri. Seterusnya Rosmah Syamsul Bahrain Simfoni Perdana Puncak Alam. Allahyarham Muhammad Azmil bin Abdul Hamid dan keluarga selayang hamba Allah Pokok Sena Kedah. Moga saya dan suami dan keluarga sentiasa istiqamah dalam beribadah dan beramal dan dalam rahmat dan redha Allah. Amin. Khususnya hamba Allah Penang Haji Hanafiah bin Ma'zin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufik dan hidayah yang melimpah-limpah kepada para penaja kita, para penginfak masjid, penyumbang dan semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua, menjauhkan kita semua daripada jalan serong yang menyesatkan. Mudah-mudahan jalan yang kita lalui adalah jalan yang lurus menuju kepada keridaan dan syurga Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu jaga iman dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu menambah kebaikan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan ahli keluarga kita semua daripada kemurkaan Dia. Mudah-mudahan Allah Taala selalu bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan rezeki yang Allah bagi pada kita ialah rezeki yang diberkati dan diridhoi. Mudah-mudahan Allah selalu jaga hati kita daripada kejahatan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang baik-baik dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita, Allah bagi umur kita panjang sampai dapat kita melakukan sebanyak-banyaknya amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.